KPM. Rawat luka, cek. Balutan pun kita dah belajar. Sawan pun kita dah belajar macam mana nak buat. Apa lagi yang kita belum belajar? Agak-agak tahu tak kawan-kawan? Assalamualaikum, salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Kokurikulum bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP, sentiasa cuci tangan dengan kerap dan juga memakai pelitup muka apabila kita keluar. Baik, macam tadi Akmal ada menyatakan antara bab-bab yang kita dah sentuh dalam Badan Unit Beruniform Bulan Sabit Merah Malaysia. Seperti mana kau tengok, rawat luka dah buat, balutan, sawan, apa lagi yang kita belum belajar Macam banyak je lagi kan. Tapi sebelum itu, jom kita tengok dulu profil guru hari ini. Mari kita lihat. Tunggu apa lagi? Jom kita panggil Cikgu Murugan. Yeay! Apa khabar cikgu? Lambai dulu. Oh, lambai dulu. Kita lambai dulu. Okey, boleh berhenti cikgu? Boleh dah. Saya dah berhenti dah. Ya. Cikgu sihat cikgu? Sehat walafiat. Ya, nampak tak? Setiap kali Cikgu Murugan masuk sentiasa segak, sentiasa tampan, sentiasa bertenaga, sentiasa apa lagi cikgu? Sentiasa ceria. Ya, itu yang kita nak sebenarnya. Okey, Cikgu Murugan. Tadi kalau kita tengok kan antara bab-bab yang kita dah belajar untuk episod sebelum ni, kita ada belajar balutan, ada belajar sawan, ada belajar itu kat belakang tu, rawat luka. Wow. Dan macam-macam lagi lah kan. Saya pasti ramai lagi kawan-kawan di rumah tidak tahu lagi apa peranan Bulan Sabit Merah di Malaysia ni, Cikgu. Bulan Sabit ramai membuat tanggapan sebagai sebuah NGO. Okey. Ramai bila sebut di luar, ramai kata, oh Bulan Sabit ni NGO lah. Sebenarnya tidak. Bulan Sabit merupakan satu organisasi kemanusiaan yang ditubuhkan di bawah Akta Parlimen 540 tahun 1965. Okey. Sumber kuasa atau punca kuasa penubuhan Bulan Sabit di Malaysia. Sungguh pun ditubuhkan lebih awal di luar negara, tapi di Malaysia memberi sumber kuasa untuk penubuhan ialah Akta Parlimen 540. Dia ada main dua peranan. Yang Okey? Pertama, masa aman dan perang. Okey. Pertama, masa aman dan perang adalah meningkatkan kualiti hidup komuniti di Malaysia. Macam mana kualiti hidup? Nanti kita tengok sebentar lagi. Seterusnya, mengawal dan mengatasi penyakit-penyakit merebak. Dia pun tak dia buat sendiri tau. Bulan Sabit tak buat sendiri. Dia kerjasama Kementerian Kesihatan. Okey. Yang tadi meningkatkan kualiti hidup, dia kait rapat dengan Kementerian Kebajikan Masyarakat. Kerjasama, jalinan dan jaringan berlaku. Nombor 3, mengurangkan kesengsaraan orang ramai. Itu kerja dengan NGO, kerja dengan Kementerian Kebajikan dan Pembangunan Wanita serta Kementerian Kesihatan. Itu masa perang dan aman. Khas untuk masa perang. Malaysia tak adalah. Kita tak pernah perang, kita tak berlalui. Negara-negara lain, tapi peruntukan memang ada. Peranan kita masa perang ialah merawat askar cedera. Merawat orang awam yang cedera masa perang. Dan menguruskan tahanan perang. Itulah dua senario yang berbeza. Tujuan Bulan Sabit Merah semasa aman perang dan semasa perang. Nampak tak dua perbezaan? Nampak cikgu. Itulah tujuan Bulan Sabit Merah. Tapi kena ingat, semua ini punca kuasa utama datang daripada Geneva Convention. Kita sekarang dah tahu dah mengenai peranan Bulan Sabit Merah Malaysia. Cikgu, hari ini kita nak belajar apa cikgu? Kita akan buat CPR untuk kanak-kanak. Oh. Konsep CPR adalah sama, Aha. tapi teknik pengurusan tu berbeza sedikit. Memandangkan klien kita kat rumah ni ramainya kanak-kanak, maka kita kena expose cara membuat CPR untuk kanak-kanak.
tanpa melengahkan masa, saya nak mendefinisikan apa itu CPR. Silakan cikgu. Okey. CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. Versi Melayunya adalah pemulihan pernafasan. Definisi secara detail, CPR atau pemulihan pernafasan merupakan satu kaedah, teknik, metodologi untuk menyelamatkan mangsa tanpa menggunakan peralatan-peralatan canggih sementara menantikan ketibaan ambulan, paramedik atau pengurusan yang lebih lanjut. Itulah definisi dia. Sebab, you kena faham, kita dah belajar dalam biologi semua kan? Ya. Apabila jantung berhenti berdenyut, bekalan oksigen dalam otak sudah terhad. Betul. Otak hanya boleh hidup, berfungsi 4 hingga 6 minit. Aku main ingat otak boleh berfungsi 4 hingga 6 minit saja. Baik. Selepas tu semua sel-sel di otak akan mula mati slowly. Oleh yang demikian, tanpa melengahkan masa, kita perlu membantu mangsa yang cedera di mana jantungnya berhenti berfungsi dengan serta-merta. Itulah fungsi, itulah kegunaan bulan sabit, itulah kegunaan kanak-kanak, para hadirin yang ada di rumah, pantas bertindak menyelamatkan mangsa yang memerlukan pemulihan pernafasan. Faham? Tapi cikgu, siapa nama anak Bobby cikgu? Nanti I cek surat lahir dia. Okey, sementara kami nak pergi cek dulu surat lahir anak Bobby. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Kokurikulum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Kokurikulum Didik TV KPM. Sekarang ini kalau kawan-kawan nampak kita dah pakai apa ni cikgu? Kita dah pakai hand glove. Yes, tapi cikgu. Ini zaman COVID. So, Ya. jagalah diri kita. Ya, dan bukan itu sahaja, kita cikgu kena buat ini juga. Hand sanitizer cikgu. Wow. Kita kena pakai sebab kita kejap lagi nak tunjuk apa tujuan dan juga formula CPR bagi kanak-kanak. Betul cikgu? Hebat. Okey, tapi cikgu dah dapat belum? Ni, sijil lahir anak Bobby, apa nama dia? Oh. Saya pergi Putrajaya, Aha. cek dalam sistem. Ha. Dia akan cek untuk saya. Sebab ini zaman COVID, Ha. tak ramai yang kerja, Ha. mostly working from home. Wow. So, it'll take some time. But Oh, don't worry, we will know short while. Kita akan tahu nama sebenar anak Bobby. Baik, sekarang ini cikgu, kita tengok pun dah ada dah kita punya model kita lah kan? Wow. Boleh kita pergi ke depan cikgu? Jom. Mari kita. Jom. Nak kena bawa ni. Wah, hebat Ayuh. Wah. Sediakan payung sebelum hujan. Cikgu, kita boleh duduk? Boleh, sila. Dia dah duduk dulu dah. Sila. Okey, baik. We have to learn tujuan CPR Ya. dan formula CPR. Sebab CPR ini bukan kat Malaysia saja. Satu dunia formula dia sama, Betul. tujuan dia sama. Tapi ingat, sebelum itu, ini adalah simulasi saja. Simulasi Bukan apa, semata. takut nanti kawan-kawan bila dia tengok, kenapa dia pengsan depan kita? Assalamualaikum. Okey. Dia bagi Mangsa jawapan. tak respon. Ya, silakan cikgu, Okey, tujuan CPR. Terima kasih. CPR, fungsi atau tujuan dia ialah menyelamatkan nyawa. Selalunya, kita tengok orang baring je nak terus buat CPR. No. We have to do assessment. Penilaian kita akan buat. Tapi dengar, kita kena faham the content of CPR itu. Pemulihan pernafasan, menyelamatkan nyawa, iaitu menghantar bekalan oksigen, darah beroksigen ke otak. Ingat tak tadi, segmen yang awal tadi saya dah kata, selepas jantung berhenti berdenyut, otak akan hidup 4 hingga 6 minit sahaja. So kita kena cepat hantar bekalan, memberi bantuan dalam masa 10 minit itu. Betul? Itu sangat-sangat krusial punya masa. Ya. Tindakan segera pantas perlu. Akmal, kita perlu hantar CPR. Tapi itu bukan macam rider tolong hantar. Kita sendiri perlu melakukan satu pada mangsa. Okey, bila kita boleh buat CPR?
pastikan mangsa itu denyutan jantung dia terhenti. Terhenti. Ya. Nombor 2. Yang kedua tadi. Yang kedua apa? Yang kedua. Dia tak boleh lah. Okey, yang kedua dia tak boleh cikgu. Yang kedua apa cikgu? Tak ada nadi. Tidak ada nadi. Yang ketiga terakhir sekali sebelum kita nak melakukan CPR Formula. ini adalah Tidak sedar diri. iya. 3 itu sentiasa kena ingat sekiranya kita nak buat CPR kepada mangsa tersebut. Okey. Cikgu. Siapa yang selalu perlukan CPR? Selalu memerlukan pergi ke satu keadaan yang memerlukan bantuan CPR. Siapa? Orang yang kena kejutan elektrik. Yes. Kena kejutan elektrik, terus jantungnya berhenti. Oh, okey. Okey? Ingat. Aha. Number 2. Tercepat. Dia akan sampai ke tahap memerlukan bantuan CPR. Seterusnya, lemas. Oh ya, Orang lemas. betul. Okey, ingat serangan penyakit jantung. Dah belajar hari itu. Sebab bila serangan jantung, penyakit jantung, denyutan jantung akan terhenti. So kita kena pantas bertindak. Jantung fungsi mengepam darah ke otak dan seluruh sel-sel tubuh badan. Ya. Seterusnya, bila mangsa mengalami luka terbakar, luka melecut, mangsa memerlukan bantuan CPR. Ya. Sekarang dengan adanya info-info ini, bila kita kena buat CPR, tujuan kita buat CPR, kepada siapa, mangsa jenis apa kita selalunya memerlukan bantuan CPR, kita sudah bersedia. Macam mana? Untuk siapa? Bila masa? Betul tak, Akmal? Betul cikgu. Sekarang, you mesti kalau nak buat CPR, ada teknik kan? Ada? Apa formula dia? DRCAB. Hui, hebatlah you. Betul ke cikgu? Kanak-kanak, budak-budak, murid-murid, cikgu-cikgu di rumah, ibu bapa di rumah, CPR ada formula. Seperti Akmal kata tadi, DRCAB. Ya. Itulah formula. Maafkan saya cikgu. Itulah formula CPR. Ya, iaitu DRCAB, dan apa yang dimasukkan di sebalik DRCAB itu, kita nak berhenti rehat dulu, betul cikgu? Selepas ini kita akan lakukan demonstrasi CPR bagi kanak-kanak. Selepas ini, co-curriculum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan co-curriculum Didik TV KPM bersama dengan saya dan juga cikgu. Murugan. Ya, itu saja. Okey, cikgu, kan tadi kita tahu formula dia adalah DRCAB, Dr. Cap. Jadi kita boleh buat ke cikgu sekarang? Memang, Akmal. Sekarang dalam segmen ni kita nak mempraktikan apa yang kita dah tahu dalam formula DRCAB. CAB. Cikgu, ada mangsa cikgu. Siapa tu? Cikgu dah jumpa belum nama anak-anak siapa? Saya dah cek dekat Putrajaya. Bahagian pendaftaran kelahiran dan kematian, dia kata anak Bobby ada seorang je anak tunggal. Oh, Dan namanya ialah Bismi cikgu. Bismi. Okey, jom cikgu. Kesian Bismi tu. Tadi formulanya apa? DRCAB. D itu apa? Danger. Janganlah pergi terus. Berhati-hati. Berhati-hati. Ah. Cikgu, slow-slow cikgu, jalan cikgu. Slow-slow. Pantas bertindak. Okey. Apa pula slow? Okey. Okey. Formula ulang balik. DRCAB. Hebat. Okey. Tapi apa itu D? Danger kan? Danger. Cek danger untuk diri anda. Kiri, kanan, Okey. Clear? depan, Clear? belakang, Clear? atas, Clear bawah. No danger. Ya. Sebutlah. No danger. Pastikan diri kita selamat. Selesai D. Next ialah R. R. Ya. R ialah Respon. respon. Mari kita duduk. Okey. Okey. Kita cek tahap kesedaran
mangsa. Okey, cikgu. Saya nak kali ni Akmal yang check. Oh, Sebab untuk dewasa hari tu Akmal dah buat, pandai. Cuba Akmal buat. okey. Saya tengok. Baik, cikgu. Dah pakai glove? Sudah? Cun. Tepuk. Sekarang zaman COVID. Ya. Berhati-hati. Okey? Boleh, Jaga cikgu. diri kita. Okey, saya buat sekarang, cikgu. Okey. Okey. Tepuk Kita bahu. kena pergi dekat sikit, cikgu. Rapat lagi. Okey. Tepuk bahu. Mangsa pun dah pakai mask. No need to worry. Okey, kita Okey, tepuk bawah dia macam ni. Mulut kita pergi kat telinga mangsa. Ya, adik. Mulut kita kita pergi kena pergi kat dekat-dekat telinga. dia macam ni. Yes. Halo, halo. Hello. Are you okay? Are you okay? Halo, halo. Hello, are you okay? Hello? No respon lah. No respon, cikgu. No respon. Ya. DR. No respon. Kalau no respon, telefon Ambulance. macam ni. Okey. Gunakan bahasa dan teknik yang betul. Ha. Somebody please go and call ambulance. Aha. Dial 999. Kalau ada AED machine, bawa sekali ke sini. Sekarang kita nak pergi C. Oh, sekarang Tetapi C. Ha. ada sedikit perubahan ialah kerana sekarang COVID. Kita tak boleh buat terus C. Sebelum itu, kita nak check dia punya breathing. Saya tunjukkan. Okey, Boleh? silakan, cikgu. Sekarang Okey. kita buat sistem dengar, rasa dan lihat. Dengar, rasa dan lihat. Kalau tak ada COVID, I akan tekan compression. C ialah compression. Tapi sekarang COVID, I tak boleh hembus mangsa. Ya. Tak boleh bagi 2 hembusan, I tak boleh bagi. So tengok teknik dengar, rasa dan lihat. Okey. Okey, telinga di antara hidung dengan mulut. Mhm. Tapi pastikan mangsa pakai mask. Ya. Kita jaga kita. Okey, saya pun pakai mask kan. Yap. Telinga saya di mana? Di mulut mangsa, cikgu. Mulut dan antara mulut dan hidung mangsa. Hidung, ha. Mata saya perhatikan dada mangsa. Kiraan 10, iaitu 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak ada respon. Maksudnya, apabila saya buat kiraan, kalau ada denyutan, kita nampak dada naik. Ya. Kalau dia bernafas, di sini saya akan ada rasa wak, kelembapan. Itulah rasional saya buat teknik dengar, rasa dan lihat. Seterusnya, saya akan mula compression. Compression. Barulah C sekarang. Oh, okey. Because of COVID, saya tambah sedikit. Boleh. Okey, sebelum saya buat compression, saya dongakkan supaya salur pernafasan mangsa dibuka sebaik-baiknya. Okey? Tengok. Tangan dah ready. Aha. Boleh saya mula, Akmal? Boleh, cikgu. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beginilah kiraannya selama 1 minit. minit. Okey? 100 hingga 100 20 kali dalam 1 1 minit. minit. Ingat, Okey. bila boleh kita berhenti buat CPR, Aha. tekanan ini sehingga mangsa pulih pernafasan. Bila denyutan sudah ada, kita tak boleh buat compression lagi. Kita tak boleh buat tekanan lagi. Tekanan hanyalah untuk jantung yang tidak berdenyut sahaja. Jadi itulah dia demonstrasi mengenai CPR untuk kanak-kanak. Ingat DRCAB, betul cikgu? Formula CPR ialah DRCAB. B. Dan berapa kali kita kena buat CPR itu kepada mangsa? Sebanyak 100 hingga 120 kali cikgu. Dalam masa 1 minit. Dan ingat sekiranya kalau kita tengah buat tu cikgu mangsa dah sedar, pulih. dah pulih, janganlah kita cakap dengan dia, "Hey, saya tengah buat lagi." Jangan. Betul cikgu. Bijak Akmal. Iya, siapa yang bijak? Akmal. Siapa cikgu dia? Akmal juga cikgu dia. Saya cikgu, sayalah anak murid. Ya. Self assessment. Yes. Okey, cikgu, kita dah belajar kan hari ini mengenai apa CPR untuk kanak-kanak, apa tujuan dia, apa formula dia kan. Siapa yang memerlukan CPR? Siapa yang memerlukan CPR? Bila masa kita perlu beri CPR? Aha. Info-info ni sangat penting. Ya. Akmal, ingat CPR ni universal. You pergi any part of the world, inilah formulanya. Okey? So, belajarlah cara atau teknik
metodologi membuat CPR sebaik-baiknya. Ya. Sebab kita boleh menyelamatkan nyawa mangsa. Ingat, saya kata apa tadi? Kejutan elektrik. Betul. Memerlukan CPR. Ya. Lemas. Betul. Pendarahan yang terlalu banyak. Yes. Okey, lagi sesak nafas, tercekik. Hmm. Semua ini memerlukan CPR. Maka malang tidak berbau. Boleh berlaku di mana-mana. Di sekolah, di rumah, di pejabat, sedialah ilmu, sediakan payung sebelum hujan. Pantas bertindak. Kita kena prihatin kepada mangsa. Ya. Kita perlu empati kepada mangsa Ya. kerana sakit dia seharusnya sakit kita. Kita memahami kesakitan yang dia alami. Oleh yang demikian, jangan buang masa, pantas bertindak. Itulah kita akan jadi insan yang mulia dalam membentuk generasi akan datang. Ya, dan saya nak tambah lagi satu boleh cikgu? Silakan. Kita jangan sentiasa panik apabila berdepan dengan sesuatu masalah. Betul cikgu? Ya, kan cikgu yang ajar saya selama ni, apa-apa pun kalau kita jumpa dalam satu keadaan yang kita perlu berikan pertolongan, jangan panik. Jangan apa cikgu? Jangan PANIK. 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 Okey. Bahasa buku. Bahasa buku. Jadi terima kasih banyak Cikgu Murugan di atas perkongsian apa yang kita belajar hari ini, iaitu CPR bagi kanak-kanak. Kalau nak tahu apa lagi yang kita akan belajar untuk episod seterusnya, kena tunggulah TV Didik KPM. kurikulum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM